Itu fungsi zikir. Kerana ingat dah hadis Rasulullah tentang akhir zaman, waktu bencana 3 musim. Tahun pertama, suku hujan akan berhenti. Separuh, lepas tu kering, tak turun-turun. Waktu itu apa makanan orang yang beriman? Tasbih, tahmid, zikir kepada Allah. Inilah fungsi kekuatan zikir di akhir zaman. Teknologi yang dipunyai oleh Nabi Khidir, teknologi zikir vs teknologi fikir Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila masjid kita ada operating hour dia, maksudnya kita sendiri yang menidurkan dan tergendalakan dia punya program dan dia punya konsep. Akhirnya masjid kita, rumah Allah jadi seperti gua. Jadi dia tidur lena sekejap, dia terlelap sekejap, lepas tu bangun, lepas tu berhenti, lepas tu bangun, lepas tu berhenti. Dia tak berterusan. Macam fungsi pada yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Dan kita lihat juga apa yang Allah bagi clue pada kita tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pada komponen tentang dia adalah permasalahan fitnah pada akidah. Komponen pertama fitnah pada akidah ada pada kisah Ashabul Kahfi kerana menyelamatkan iman masing-masing. Pattern dia sama macam Namrus, pattern dia sama macam Fir'aun. Raja Dikyanusum yang zalim, berlaku penyembahan berhala secara besar-besaran, dan lebih jauh dia punya perangai, watak dan pattern seperti Namrus dan Fir'aun, nak menjadikan dia sebagai Tuhan yang perlu disembah oleh rakyat-rakyat bawahan dia. Akibatnya nak jaga iman, nak jaga akidah dan kepercayaan, mereka melarikan diri, meninggalkan segala bentuk kemewahan dan kesenangan yang pernah mereka kecap dalam istana. Mereka bukan orang biasa, mereka golongan-golongan bangsawan dan menjadi orang yang dekat dengan raja yang dimaksudkan. Tetapi demi akidah, demi iman, demi kepercayaan, mereka meninggalkan raja tersebut, tak mau terlibat, tak mau terjebak, sampai mereka terkurung dan tertidur dalam gua selama 300 tambah 9, jadi 309 tahun. Why ada teka-teki? Why ada istilah matematik di sini? Tak bolehkah terus disebut 309 tahun? Kan mudah. 300 ditambah dengan 9, 300 tambah 9. Macam umur Nabi Nuh, dia jadi matematik tolak kan? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaum dia, falabisa fihim, dan dia hidup di kalangan mereka alfa sanatin 1000 tahun illa 50 ama, kecuali 50. Kan senang sebut 950 tu. 1000 tahun kecuali 50. Ini kena tolak. Jadi 950. Ini 300 tambah 9. Ada setengah riwayat dan pentafsiran menyebut 300 tahun itu tidur dalam konteks kalender hijri, kalender berteraskan lunar, berteraskan bulan. Kalau 309 tahun kalender berteraskan Gregorian, berteraskan solar, berteraskan matahari. Jadi yang hijrah mesti dia punya jumlah lagi kecil dan lagi sempit daripada yang berteraskan matahari, sebab bilangan hari dia setiap bulan lebih. Jadi hak kata 300 tu hak Islam, 309 tu hak Gregorian, hak berteraskan matahari ataupun solar. Dan ada juga riwayat pentafsiran daripada ulama lain bahawa 309 tahun itu tambah 9 tu yang betul-betul dan benar-benar tidur 300, yang gedebak berbalik ke kiri ke kanan tu 9 tahun. Hak tidur tetap tu 300, aduk koni tu 9 tahun. Maksudnya Allah balikkan mereka. Sebab itu punca daripada gua tu ada 2 lubang, satu sebelah timur, satu sebelah barat. Bila matahari naik dari timur, cahaya pertama hari tersebut masuk pada mereka, Allah balik koni. Bila matahari nak terbenam, masuk sekali lagi cahaya ke belah barat, Allah balik koni. Jadi begitulah selama 300 tahun. Tapi dalam tempoh 300 tu, hak dia duduk balik-balik tu, dia punya analisa, dia punya kira-kira, dia punya congak 9 tahun. Begitulah kita tidur hari ni. Ustaz, saya pukul 10 semalam duduk lagu ni, bangun subuh 6 pagi pun lagu ni juga, sikit pun tak bergerak. Siapa dia angkat tangan? Tak ada. Kita tidur ni 14 kali, 20 kali, sak koni, asal kepala koni pun boleh jadi.
Itu manusia, dah tabiat dia. Pasti akan bergerak, pasti akan berbolak balik. Jadi yang jadi perbahasan ialah kebiasaan tafsir-tafsir ini kadang-kadang disertakan dengan nama-nama mereka. Orang tu baca kitab tu, nama lagu ni keluar. Orang tu baca kitab tu, lagu ni nama keluar. Orang tu baca, aku pula nama lagu lain. Antara yang masyhur ikut ialah orang lain punya pendapat, orang lain punya bacaan kitab. Yang saya jumpa dalam Khazinatul Asrar Imam Al-Haqqu An-Nazili. Nama yang disenaraikan dalam tu walaupun bentuk dia Israiliyat, Tamlikha, Muslinia, Mukashlinia, Marnushun, Dabarnushun, Qadhayushun, Kafash Qadhayushun. Ini 7 nama Ashabul Kahfi dan anjing mereka Kitmir. Tapi ustaz, saya pernah jumpa juga nama ni 7 orang tapi tak sama. Bunyi dia lagu lain. Ikutlah, satu pendapat imam lain. Satu riwayat imam lain. Tapi apa pun yang Allah nak cerita, hak inilah yang kita duk bergaduh, hak inilah yang kita duk masam muka dengan orang lain. Kan Allah dah sertakan awal-awal surah Kahfi, kamu akan bergaduh tentang jumlah dan bilangan mereka. Ada hak kata 3 sekali dengan anjing dia. Mari grup lain kata 5 sekali dengan anjing dia. Mari grup lain kata 8 sekali dengan anjing dia. Allah dah tunjuk tu. Hak betulnya Allah cerita tak apa-apa dalam Quran. Allah tak cerita apa-apa. Tapi yang masyhur 7. Memang yang masyhur 7. Tapi Allah dah tunjuk pada kita, kita akan bergaduh, berbalah benda remeh-temeh ni. 3. Aku punya kitab 5. Aku punya tok guru 7. Lepas tu masing-masing nak menegakkan hujah, nak menegakkan dalil. Hak tu kata, hak ni kata, hak ni kata, hak ni kata. Hak betul ke kita pun tak pasti. Allah tak cerita secara jelas walaupun masyhur tu 7. Kemudian duk gaduh bilangan, dia gaduh bab nama pula. Ustaz semalam mengajak Ulu Kelang, dia sebut nama lagu lain. Kita kan belajar dengan ustaz kita dulu nama lagu lain. Hak mana betul ini? Hak kita ke hak ustaz? Adakah nama tu jelas dalam Quran? Tak ada. Nama jelas dalam hadis? Tak ada. Riwayat saja. Bila dia riwayat tambah-tambah Israiliyat, dia sekadar penghuraian, tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi bukti, untuk huraian saja. Tak ada siapa tahu nama dia yang sebenar. Ni pun kadang-kadang duk bubuh di rumah, duk bubuh di kepala kapal, duk bubuh macam-macam dah. Konon-kononnya kalau di kapal tak di lambung ombak. Padahal kapal mana tak di lambung ombak? Bila duduk dalam air, ombak lambung kapal mana-mana pun. Baik. Dah bergaduh bab bilangan, dia bergaduh bab nama. Lepas tu dia bergaduh bab apa pula? Bab tempat. Dia bergaduh bab tempat. Ini berlaku di mana ni? Ini berlaku di Syria. Ni di mana Tarsusun ni? Di mana kampung Tarsusun? Ni dekat Turki. Ni dekat Jordan. Dia bergaduh hak tu pula. Hak betulnya di mana? Kita pun tak tahu. Lepas tu dia bergaduh tempat lokasi pula. Hak belajar Jordan, Jordan lebih kukuh. Sebab tanda-tanda yang membuktikan di Jordan lebih kuat. Hak mengaji Syria pula, Syria ada juga satu gua. Kukuh juga, ada tulang, ada tu, ada ni. Lepas tu hak Turki pun ada juga. Lepas tu hak mana betul? Kita pun tak tahu. Bahkan mungkin hak betul masih sampai hari ini disembunyikan pada kita. Kita cuma assumption, mengagak-agak, berteori dengan harapan hujah-hujah, dalil-dalil bukti ada tu, cuba menguat dan mengukuhkan pandangan masing-masing. Tapi kita bergaduh, hal inilah Allah bagi tahu, hal remeh-temeh, hal kuantiti yang Allah nak kualiti. Apa dia puncak dia? Keimanan dan kepercayaan pada Allah, tu yang perlu dibahas. Keimanan yang mereka bawa, keteguhan hati yang mereka bawa, sanggup tinggalkan segala kemewahan, bersifat material dan keduniaan, pangkat, level, darjat, hak tu dia punya kualiti. Kita dah bergaduh pasal kuantiti, pasal bilangan, pasal nama, pasal tahun, pasal nama tempat, pasal lokasi. Cerita tak apa, jangan dah bergaduh. Tapi jadi isu gaduh, hatulah. Tak kuat mana pandangan imam ni, tak kuat mana. Tempat ni tak kuat. Patut hak kuat di mana? Hak kuat ni tempat ni. Ustaz pernah pergi ke tempat ni? Aku pun tak pernah pergi. Aku pun baru jumpa dalam kitab ni. Tapi aku rasa ni yang lagi kuat. Lagu tu kira kuat. Itu penting. Kemudian kita bawa satu babak lagi. Babak yang paling penting, iaitu tentang fitnah ilmu. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Fitnah ilmu ada pada komponen Nabi Musa dan Khidir. Cantas yang sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Cantas sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak. Tu dia punya konsep.
Sebab bila ditanya oleh pemuda-pemuda Bani Israel, wahai Nabi Allah Musa, siapakah manusia yang paling alim di kalangan kita? Spontan, cepat Nabi Musa menjawab bahawa yang paling alim itu siapa? Dia. Akulah yang paling alim. Mungkin kerana dia Nabi, dia Rasul, dia utusan, siapa lagi? Dia. Tapi Allah menempelak jawapan Nabi Musa. Tidak. Sesungguhnya kami mempunyai seorang hamba yang dia berkedudukan di Majma'ul Bahrain, di pertemuan dua laut. Ilmu-ilmu daripada kami yang dilimpahkan kepada beliau. Cari dia. Jadi kalau Musa tak cantas yang sedikit, apa akan berlaku? Musa cantas yang sedikit, apa yang sedikit? Kesombongan. Apa yang sedikit? Takabur. Apa yang sedikit? Cepat melatah tadi. Dia cepat potong benda ni untuk dapat habuan yang lebih besar. Allah telah kata tadi kerak. Allah terlebih cakap tadi kerak. Allah tersombong tadi kerak. Dia putuskan hak tu, dia sanggup redah. Nak cari manusia yang dimaksudkan oleh Allah, yang kita hari ini kenali sebagai Khidir. Perjalanan yang tidak ada tujuan, perjalanan yang tak tahu berapa jauh, perjalanan yang tak tahu mana tempat, perjalanan yang tak tahu berapa kilometer, perjalanan yang tak ditandakan dengan sesuatu, perjalanan yang tak tahu masa akan ambil berapa bulan, berapa hari, berapa tahun. Cuma yang Allah minta bawa apa? Ikan. Siapa yang bawa ikan? Siapa yang bawa ikan? Apa? Yusha. Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Ufraim bin Yusuf alaihissalam. Tu cicit Nabi Yusuf. Cicit Nabi Yusuf tu, teman dia. Tapi dia keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa dia keturunan lain. Musa bin Imran bin Qahab bin Azar bin Lewi. Dia anak Lewi. Lewi adik-beradik Yusuf. Mari ikut Nabi Yaqub juga. Pergi. Jadi Yusha bawa kerajaan di bekas, bakul. Dalam tu berisi ikan. Apa poin ikan? Bekalan nak makan. Sampai satu ketika mereka berhenti makan. Habis separuh, habis sebelah. Tapi ada clue kan? Tanda dah sampai tempat tu, ikan tu hak separuh pun walaupun dah mati, dah dimasak separuh, dia akan lompat kan menuju ke pantai. Di situlah akan ada pertemuan dua laut, kamu akan jumpa hamba Allah yang soleh. Jadi waktu tu Nabi Musa dah tertidur kepenatan. Waktu Yusha juga nak tidur, dia lihat ikan tu keluar daripada bekas, daripada kerajaan dan terus menduru ke pantai. Tapi tengok Nabi Musa baru tidur, takut penat, tak apalah, nanti dia bangun baru aku cerita. Tapi bila Nabi Musa bangun, dia pula dilupakan oleh syaitan, oleh iblis. Tak ingat jalan-jalan, rasa jauh sikit nampak. Mana ikan separuh tadi? Kita nak makan, Allah terlupa. Dilupakan oleh iblis. Dilupakan oleh syaitan. Jadilah betul-betul clue tu tak apa, patah balik. Patah balik pergi, jumpa susuk tubuh yang dinamakan Khidir. Dalam riwayat nama dia Balia bin Malkan bin Falih bin Shalih bin Abir bin Arfashat bin Sam bin Nuh alaihi salam. Baik. Bila jumpa Khidir, Khidir duduk atas pasir ke Khidir duduk atas batu? Khidir duduk atas batu. Ini mempunyai clue kepada kita. Kita nak cari pada zaman ini susuk tubuh seperti Khidir, guru yang bermisteri seperti Khidir. Maksud dia atas batu, dia tak akan pernah goyah. Dia tetap teguh, dia tetap tabah, dia tetap berpendirian walaupun di sekeliling batu itu dipenuhi dengan badai-badai yang mendatang. Di tepi laut itu datangnya angin-angin seumpama ribut, dia tetap teguh seperti batu. Bila dia cakap, itulah dia. Bila dia kata, itulah dia. Nak mari ujian ke, tak kisah. Nak mari cacian ke, tak kisah. Nak mari tomahan ke, tak kisah. Nak mari orang kata apa pun, ikut dia. Dia punya pendirian dan ilmu dia kebal. Teguh, mantap. Bukan seperti yang di bawah batu. Di bawah batu ialah manusia-manusia yang berhati pasir. Manusia yang kalau diangkat, kita kepai itu berderai dia punya hati. Manusia yang bila mari air, halakan dia duduk satu tempat, kemudian pendirian dia berubah ke tempat yang lain. Ini manusia-manusia berhati pasir. Hak pasir duduk bawah, hak batu duduk atas. Dan sifat yang dia tunjuk apa dia? Ikan tadi. Clue dia, ikan tanpa air akan mati, hati tanpa zikir akan mati.
Ikan tanpa air confirm mati, hati tanpa zikir confirm mati. Kan ada hadis menyebut perbezaan manusia yang tidak berzikir dengan manusia yang berzikir kepada Allah seumpama orang yang mati dengan orang yang hidup. Itu fungsi zikir. Why? Karena ingat tak hadis Rasulullah tentang akhir zaman, waktu bencana 3 musim. Tahun pertama suku hujan akan berhenti, separuh, lepas tu kering, tak turun-turun. Waktu itu apa makanan orang yang beriman? Tasbih, tahmid, zikir kepada Allah. Inilah fungsi kekuatan zikir di akhir zaman. Teknologi yang dipunyai oleh Nabi Khidir, teknologi zikir vs teknologi fikir Dajjal. Dajjal dia guna pada kita teknologi fikir, kita lawan dengan teknologi zikir. Dan kita perlu ingat, kenapa hari ini bila teknologi ini cuba diangkat, kumpulan-kumpulan inilah ditohmah, kumpulan-kumpulan inilah terlalu disalah anggap, kumpulan-kumpulan inilah yang selalu suka disesatkan oleh kebanyakan orang. Kumpulan manusia-manusia yang suka berzikir, yang kita katakan hari ini tasawuf kelas tarekat. Pasal apa orang nak tuju sangat? Pasal apa orang nak sesatkan sangat? Pasal apa orang nak biarkan sangat? Pasal apa orang nak flik sangat? Sebab kepentingan dia itu ada di akhir zaman. Dan musuh-musuh Islam akan cuba bermati-matian mengapi-apikan akan kekurangan dan kelemahan sistem ini. Ini Khidir dah tunjuk. Lihat, dia dinamakan Khidir, manusia yang hijau. Walaupun tak ada patiwan hijau lagi masa itu, tapi dia tetap hijau. Sebab apa? Tempat dia duduk itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Dan dia bila duduk, dia menghijaukan kawasan sekitar. Dan bila dia berbicara, dia menghijaukan hati-hati manusia lain. Hijau maksudnya pokok tu, tanah tu gersang, tanah tu asal tanduh. Bila dia duduk di situ, hijau naik pokok, tumbuh sesuatu. Begitulah hati-hati manusia yang gersang, manusia yang tandus. Bila dia berbicara, akan dihijaukan, ditumbuhkan dengan ilmu-ilmu dan makrifat. Itu Khidir. Khidirlah yang mampu mengenal serigala-serigala yang akan membahang umat-umat manusia di akhir zaman. Dialah yang akan menyelamatkan domba-domba, ternakan-ternakan ini dengan ilmu dia. Jadi nak cari ilmu, inilah dia punya pattern. Pattern yang mempunyai watak Khidir. Cari guru ni senang ke susah? Senang ke susah? Susah. Ilmu dia bukan lagi berteraskan kitab. Tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab, tak ada kitab. Dia duduk atas batu saja. Dia ada ilmu yang tersendiri datang daripada eksternal. Eksternal mana? Atas, alam langit, alam ilahi. Digabungkan dengan pemahaman terus secara internal yang Allah bagi kepada dia. Digabungkan kedua-dua. Jadi dia ada sisi eksternal dan internal. Tetapi perancangan Dajjal hari ini supaya kita nampak setiap apa yang ada atas dunia hanya sisi eksternal. Nak suruh kita nampak material, rumah besar, kereta banyak, isteri cantik, ada perniagaan tu, bangunan ni, rumah banyak. Tapi hak internal siapa yang ambil tahu sekarang? Hati yang kering, hati yang gersang, hati yang terluka, hati yang tergiris, hati yang tandus, hati yang tak ada air, hati yang tak ada benih. Manusia-manusia gersang di akhir zaman, mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang bersifat material dan kemewahan. Tetapi kadang-kadang bagaimana nasib saudara yang lain? Bagaimana dengan nasib hak lain? Kadang-kadang terbiar sebab kita bawa status sosial hari ini, seseorang itu, individu itu dianggap berjaya dengan penampilan-penampilan tadi. Orang tu ada rumah 3 tingkat, dianggap berjaya dalam dunia. Orang tu ada isteri cantik, dianggap berkuah. Orang tu ada kereta 4 biji, dianggap berjaya. Orang tu ada kerja yang bagus-bagus, dianggap berjaya. Orang tu gaji 20 hingga 40 ribu sebulan, berjaya. Lepas tu hak selain pada tu, ada di kampung-kampung, hak orang awam biasa, dianggap tak berjaya. Jangan contohi golongan macam ni. Tadi dah tunjuk tentang masjid kita. Masjid kita, apa fungsi masjid kita dengan the main kita punya masjid, Masjidil Haram. Ditukarkan solat tahiyatul masjid dengan tawaf. Tawaf lah 7 kali, tawaf lah 7 kali, tawaf lah 7 kali. Bawa isu tawaf ini ke mana? Di sini. Ke mana? Rumah Allah. Ke mana? Surau. Checking and balance 7 kali. Tengok berapa orang yang buat.
Siapa yang setiap hari tawaf masjid dia, tawaf surah dia 7 kali untuk check and balance. Dia tawaf kali pertama mana dinding-dinding hak nak pecah, tawaf kali kedua mana lampu-lampu hak bulb mati, tawaf kali ketiga mana longkang-longkang tersumbat, tawaf kali keempat mana cat-cat hak kudak, tawaf kali kelima mana apa ni, siling-siling hak nak pecah hak tembus, tawaf kali keenam kepala pahit tercarut, tawaf kali tu cat dekat parking kereta dah lama dah tanggai, dah lama dah haut. Berapa orang tawaf? Berapa orang tawaf? Tengok kekurangan yang ada. Ini tawaf masjid yang paling kurang, paling common, lebih kurang 40 rumah duk sekeliling masjid. Berapa orang yang tawaf tengok, berapa orang yang anak dia tak makan dah 3 hari. Berapa orang tawaf tengok dia nak pergi sekolah, nak bagi duit kat anak pun tak ada. Tawaf berapa orang yang tengok suami dia tu dah lama sakit, jemaah tak tahu. Tawaf siapa ni ada masalah, tawaf ni ada masalah tu. Siapa yang tawaf? Siapa yang tawaf? Maksudnya dia tawaf sungguh-sungguh sana lah. Tapi checking and balance pada masjid kita tak pernah ditawafkan. Satu lagi kadang-kadang bab tawaf ni lah. Tawaf ni pasal apa yang jadi? Kadang-kadang orang kata lagu ni lah, Ustaz, dia tu dah pergi haji saya ingat 2 kali. Lepas tu dia pergi umrah tu banyak belah-belah kali. Tapi balik lagu tu juga. Masuk bila orang kata lagu tu, kita yang tak berubah. Antara tempat perubahan paling penting diri kita duduk di mana? Waktu tawaf. Waktu tawaf tu paling penting. Sebab di situ kita kena putuskan hubungan kita langsung dengan dunia luar. Yang ada siapa di situ? Kita dengan Allah. Tawaf kalau 50 tu banyak sangat. 5 minit ke 7 minit ke 10 minit, kita kata 15 minit. Lupakan selain daripada apa yang kita ingat kecuali Allah. Tawaf tu minta di situ saja. Tapi selagi kita duk tawaf 1 sampai 7, keduniaan tu masih melekat dengan kita, benda tu akan kita bawa sampai bila-bila. Tawaf kali pertama. Isteri aku ni biasa waktu ni dia duk buat apa? Dia duk mencangkul depan rumah, dia duk siram pokok bunga. Tawaf pertama. Tawaf kedua, anak aku ni buat kerja sekolah ke tak buat kerja sekolah ni? Aku main 15 hari ni kan tak buat kerja sekolah. Tawaf kali ketiga, bil ayak tu duit aku tinggal depa bayar ke tak? Bil api tu berapa dah bulan ni mentang-mentang aku tak ada, mesti tengok TV sampai pagi. Tawaf kali keempat, anak aku duk chatting dengan siapa, duk main Facebook banyak kali ke. Tawaf semua ada benda tu. Nah sekali bila anda tak mampu nak tinggalkan semua benda tu bersama Tuhan anda waktu tawaf, benda tu juga akan terus melekat dan anda bawa balik. Lepas tu sampai bila? Lagi sadis. Kami sekarang ada tengah tawaf pusingan ketiga. Selfie. Ini betul ke tak betul dah tak tahu ke mana dah. Ragam manusia. Dah jadi haru biru dah. Sampai dalam bentuk ibadat lagu tu pun nak main selfie lagi. Tinggalkan sekejap telefon anda. Hari ini kan jadi macam kadang-kadang tu dah jadi bukan nak buat ibadat mana, tapi lebih kepada pesta, membeli belah. Kan Nabi dah sebut tentang orang-orang yang pergi Mekah akhir zaman. Orang-orang besar macam raja-raja dan bangsawan semata-mata kadang-kadang menghadiri jemputan saja untuk kemegahan. Kebetulan Raja Saudi panggil, dia pun pergi, sambil-sambil alang pergi, buatlah umrah, buatlah tawaf. Bukannya nak pergi betul. Kadang-kadang orang tahap sederhana tu untuk pergi berniaga, bawa orang tu, bawa orang ni, seorang tu dia dapatlah 15,000, seorang tu dapat 20,000, dia jadi unsur perniagaan. Tak salah tu rezeki masing-masing, tapi Rasulullah gambarkan orang hak miskin bermasalah, buat masalah. Di sana banyak tak jumpa duduk tepi tu meminta-minta. Lepas tu orang awam dia untuk apa? Dipanggil geralan. Mat, Haji Mat. Baru balik. Mat, aku baru balik 2 hari je. Haji lah depan. Nakkan nama, nakkan gelaran. Kalau orang ni mat tak mau menyahut. Dah jadi budaya belah kita kan. Haji. Orang lain tak ada haji pun. Orang lain pergi Mekah 14 kali pun nama tu juga. Kita je haji. Okey. Baik. Kembali. Kita tengok sistem Nabi Khidir tadi. Satu benda yang saya tertarik bila baca kisah Nabi Khidir ni, kemana hilang watak Yusha bila bermula pembelajaran dan pengembaraan Nabi Khidir? Kan Nabi tu pergi 2 orang. Tapi bila start belajar, watak tu 2. Di mana hilang watak Yusha? Start saja belajar, watak Yusha hilang terus. Pergi mana watak Yusha? Takkanlah tinggal kawan, mentang-mentang dah jumpa apa yang kita cari. Okey, hang duduk diam sini ya, biar aku seorang pergi belajar.
Apa benda di sini? Apa benda? Ada setengah riwayat menyebut, bila Nabi Khidir start berjalan dengan Nabi Musa, mereka bukan lagi berada pada alam kita. Mereka berada pada alam Khidir. Alam Khidir, ni riwayat sebut. Alam Khidir. Tapi hak duduk di luar alam kita Nabi Yusha. Sebab tu tinggal dua. Berjalan. Okey, berjalan. First time, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Tahan kapal. Tahan kapal. Naik. Orang tak kenal Nabi Musa. Orang kenal siapa? Orang kenal Nabi Khidir. Orang kenal Nabi Khidir. Padahal dia Nabi dah tu. Orang kenal Khidir. Naik. Bayar ke tak bayar? Percuma. Tak bayar. Sampai tengah jalan, apa yang Khidir buat? Takik kapal. Berlubang-lubang. Cacat kapal. Rosak kapal. Nabi Khidir tak mampu menahan kesabaran dia. Dia janji nak sabar. Tapi bila tengok ni, rasa macam menzalimi ahli-ahli kapal, anak-anak kapal dah lah bagi tu, naik tu, tak minta upah, tak minta bayaran, tiba-tiba hampir menzalimi mereka dengan takik kapal-kapal mereka. Janji lah kan, jangan banyak tanya, jangan banyak soal. Maaf, aku tersalah. Kemudian sampai, bila sampai turun. Apa makna dia tu? Apa makna dia? Sebab depan tu, di pelabuhan ada apa? Ada apa? Di pelabuhan ada apa? Sebab apa Khidir takik kapal? Di pelabuhan tu ada raja yang zalim. Dalam riwayat Israiliyat, raja tu nama Hudad bin Budad. Raja itu akan merampas kapal-kapal yang baik dan dia akan membiar kapal-kapal yang tak elok, ada kecacatan dan ada kerosakan. Baik, kita terfikir kadang-kadang semua orang menganggap raja itu zalim. Sebab kita menyebut dia raja yang zalim. Okey. Sekarang cuba perhatikan watak-watak ini. Gambaran Nabi Khidir dan Nabi Musa. Mereka hanya berjalan kaki tanpa bawa apa-apa bekalan. Sama ada makanan, sama ada minuman, sama ada duit sebagai bekal untuk beli sesuatu, kosong, zero, tak ada apa. Tumpang di atas kapal yang sempurna, yang lengkap, yang dipenuhi dengan pekerja. Tanpa bayaran, percuma. Tetapi perlambangan, tangan Khidir mengangkat kapal dan merosakkan kapal ini. Apa makna dia? Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa. Kita kosong, semuanya atas rahmat daripada Allah. Dan kita melayari kehidupan ini sama seperti Musa dan Khidir melayari bahtera dalam lautan. Pastinya kadang-kadang ada ombak, kadang-kadang air dia tenang. Itulah kehidupan kita manusia. Kadang-kadang kebahagiaan dan ketenangan, kadang-kadang diancam oleh ombak dan ketakutan. Tetapi ingat, jangan sesekali rosakkan amanah ini. Jaga kapal ni betul-betul. Jaga kapal ni elok-elok. Tetapi kebanyakan manusia suka merosakkan dan memusnahkan kapal yang free dan percuma ini. Kita sendiri di tangan kita yang rosakkan kapal kita. Kita yang merosakkan amanah ini. Tapi bila sampai di sana, yang kita kata raja yang zalim, siapa agak-agak raja duduk di pelabuhan, destinasi sesuatu perjalanan, yang sifat raja ni hanya pilih kapal-kapal yang tip-top, pilih kapal-kapal yang baik, pilih kapal-kapal yang bagus. Kapal yang cacat, sorry. Kapal yang rosak, sorry. Kapal yang berlubang, sorry. Kapal yang punah, sorry. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Dia hanya ambil dan pilih kapal yang terbaik dan sempurna. Dan dia tak mau kapal-kapal cacat, kapal-kapal rosak di pelabuhan destinasi terakhir. Jadi hari ini atas pilihan kita, atas amanah yang Allah beri, anda nak jaga kapal itu atau anda sendiri yang akan melubangi dan takik kapal anda. Perjalanan diteruskan. Jumpa seorang budak bermain-main dengan kawan dia. Dan sekali Khidir cekik kawan tu. Riwayat sebut nama dia Hansyur ataupun Haisyur. Dia cekik, mati. Sekali lagi tak mampu tahan sabar. Sahabat pasal apa pergi cekik dia, pasal apa bunuh dia. Budak tak tahu apa lagi. Apa dosa yang dah buat sampai kamu cekik dia? Kamu janji dah tak mau banyak tanya. Oh, minta maaf. Baik, di sini ada dua perumpamaan.
Kalau orang-orang guru-guru pondok dulu, hak pertama dia panggil ilmu lipat masa. Yang kedua dia ilmu lipat apa ni? Ilmu lipat zaman satu, dia panggil satu lagi tidak. Ilmu lipat bumi. Hak pertama ilmu lipat bumi, yang kedua ilmu lipat masa. Lipat bumi maksudnya sebelum sampai pada destinasi seolah-olah dia dah tahu apa dekat pelabuhan tu. Pelabuhan tak sampai lagi, tapi dia dah boleh tahu, dia dah boleh nampak apa yang ada di pelabuhan. Tu dipanggil ilmu lipat bumi. Istilah yang guru pondok sebutlah. Yang ni dipanggil lipat masa, lipat zaman. Kalau kita, mana yang tahu budak ni nak jadi apa? Dia dah tahu dah. Sebab eksternal dia terus daripada Allah. Suruh tu, bahayukan lagu tu, kuat. Dia bunuh. Lepas tu yang ketiga, masuk kampung, dia tengok ada satu dinding rumah yang hampir roboh. Bawah tu ada apa? Harta 2 orang anak yatim. Harta 2 orang anak yatim terkambut, tertanam dalam tu. Dia pun pilah betulkan, bangunkan balik. Harapan daripada Nabi Musa, pekerjaan yang dibuat tadi ada upah daripada orang kampung. Ada upah orang kampung bagi, boleh makan ke, boleh bagi duit ke, beli makanan. Tapi bila pergi ketuk satu pintu ke satu pintu, tak ada siapa pun layan. Tak ada siapa pun layan. Semua buat hal masing-masing. Dan sekali tanya, apa rahsia-rahsia dia? Yang pertama tu dia katalah ada raja yang akan rampas kapal. Yang kedua tu, budak ni bila besar, dia dikhawatiri akan memesongkan akidah ibu dan bapa dia. Dia boleh menyebabkan ibu dan bapa dia jadi kafir. Dalam ilmu Nabi Musa tak sampai jangkauan tersebut. Dalam ilmu Khidir yang diwahyukan Allah, budak ni bila besar boleh menyebabkan ibu dan bapa dia kufur pada Allah. Jadi gerak yang sedikit untuk maslahat yang lebih besar. Cantas yang sedikit. Satu pun cantas yang sedikit. Hadapan tu cantas sedikit juga. Buat seorang, jaga lain. Maksudnya orang dalam kapal tu bebas buat kerja. Ni pun cantas ni, selamat hak lain. Satu hak bagaimana cerita bawah tu? Dinding yang hampir roboh. Apa yang hampir roboh sebenarnya? Kita ni jatuh bangun apa lagi? Jatuh bangun agama. Agama kita ni nak hampir roboh, dikerjakan, dianiaya, dizalimi, difitnah. Tapi nak bangunkan kembali, ada 2 di bawah tu. Hak Nabi tinggal apa dia? Apa dia? Harta 2 anak yatim. Nabi tinggal apa? Quran dengan sunnah. Tapi siapa yang menjadikan mereka hari ini yatim? Saya, kamu. Siapa yang hari ini tak baca Quran tak? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau bersahabat dengan dia? Siapa yang hari ini tak mau baca dia? Siapa yang hari ini tak mau berkawan dengan dia? Orang luar agama atau orang dalam agama ni yang mengasingkan dan menganaktirikan dia, seterusnya menyebabkan dia yatim dan tidak diambil tak. Siapa? Sunnah Nabi. Siapa yang mengabaikan sunnah yang ada selama ini? Orang luar agama kita ke orang dalam agama kita? Yang meremehkan sunnah dalam agama kita, yang mengenepikan sunnah dalam agama kita, yang tak mau sunnah ditegakkan, Quran disedakkan pun dalam golongan ini juga. Mereka dah diyakinkan. Tapi bila minta pertolongan daripada orang ramai, sorry. Ketuk pintu, sorry, kami tak mau ambil tahu. Bila sebut pasal 2 ni tak ada orang nak ambil tahu. Ya. Inilah yang berlaku. Akibatnya Nabi Khidir dapat. Nabi Khidir dapat ini. Bayangkan kalau Nabi, ni dah ada orang kata, orang biasa dah. Pasal apa Nabi Khidir pergi buat lagu tu? Kalaulah bayangkan Nabi Musa tu tak banyak soal, mesti banyak lagi ilmu-ilmu yang Khidir bagi. Dia banyak tu jadi bagi 3 tu. Contoh kalau dia buat senyap, mesti satu banyak lagi. Itulah sifat manusia. Kalaulah tahap Nabi dan Rasul macam Musa pun tak mampu bertahan dengan ilmu tersebut, apatah lagi agak-agak kita. Kalau kita rasa-rasa dan sampai 3 soalan, rasa tak kapal pun tak berapa nak lepas. Biar betul ni, kapal orang. Tapi lihat, pasal apa semua perbuatan tersebut tak ada hukuman. Kalau alam kita, contoh syariat kita, rosak barang orang perlu ganti atau bayar. Khidir kena atau tidak? Tak kena. Pasal kau tak kena rosak barang orang. Bunuh orang, bunuh balas, kisos tak kena juga. Lepas tu hak ni tak ada kena apa-apa juga. Padahal harta orang tu, harta anak yatim bawah tu apa kena dengan kita duk usik.
kalau orang. Semua tak kena. Dan kita perlu ingat, bila dia bermain dengan alam dua dimensi, musuh hak nak main pun dia beralam dengan alam yang sama. Dajjal juga dia ada alam hibernation dia sendiri. Sebab itu umur dia panjang. Dia sekejap dia keluar zaman ni, dia bawa watak ni. Lepas tu hilang sekejap. Di mana kawan ni? Dia mari zaman ni, dia bawa watak ni. Dia masuk hilang hibernation sekejap. Dia mari zaman ni, dia jadi makhluk lain. Dia mari zaman ni, jadi individu lain. Dia mari zaman ni, personality lain. Semua dia tinggal pesanan. Aku akan kembali semula di akhir zaman. Tapi waktu Nabi Muhammad ada, dia dipasung untuk mengelakkan fitnah pada agama yang dibawa oleh Nabi. Allah jaga waktu Islam Nabi bawa tu, dia tak boleh keluar. Takut jadi fitnah pada agama ni. Lepas Nabi wafat baru dia dilepaskan.